Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan masih yang ada ini saya ingin mengupas sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Mushayyiqi, seorang pensyarah daripada University Qasim di Arab Saudi, yang mana telah membuat sebuah buku berkaitan tentang hukum hakam fiqh yang berkait dengan virus COVID-19 yang sedang merebak pada sekarang ini dengan dahsyatnya yang melanda negara kita ini. Alhamdulillah, kerana buku ini berbentuk dalam bahasa Arab, jadi saya cuba menerangkan poin-poinnya sedikit sebanyak supaya dapat difahami oleh kita yang berbahasa Melayu ini. Ilmu ini kita manfaatkan. Walaupun buku ini hanya berkait dengan hukum hakam fiqh, maksudnya berkait dengan fiqh ya, tapi bukan isu hanya sekadar solat sahaja, tapi banyak isu yang telah dirangkumkan oleh Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Mushayyiqi, hafizahullahu ta'ala. Antara poin yang pertama dikatakan mauqifus syar'i. Apakah pandangan syarak? Apakah pendirian seorang muslim dari segi syarak dalam menghadapi wabak ini? Apakah pendirian kita? Yang pertama, tidak bukan mestilah merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Mestilah kembali perkara ini kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Seperti mana yang kita beriman bahawa dengan rukun iman yang keempat, itu beriman, antaranya beriman dengan kitab Allah, itu beriman dengan Al-Quran. Dan juga wasunnati Nabi, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka apa yang beliau tinggalkan adalah hadis-hadis baginda yang perlu kita kupas, yang perlu kita amalkan, kerana hadis Nabi ini adalah relevan, adalah sesuai sepanjang zaman. Kalau zaman sekarang ada COVID-19, zaman Umar Al-Khattab telah berlaku wabak ta'un. Wabak yang sama, wabak yang berbeza, tetapi pattern yang hampir sama. Keadaan dia ada hampir sama. Maka kita akan kupas insya-Allah mana yang sempat untuk kali ini. Tidak panjang insya-Allah. Tak lama, kita dalam
Tengoklah beberapa poin, mungkin 5 poin saja mungkin untuk pada permulaan ini. Yang pertama dikatakan adalah ayyakuna muttabi'an lit-ta'limatis sadirah. Ayyakuna muttabi'an, mestilah kita follow, kita ikut kepada ta'limatis sadirah, maklumat-maklumat yang diterbitkan anil jihatir rasmiyah, daripada laman-laman yang rasmi. Kerana li'anna hadhihi ta'limat, kerana sesungguhnya ta'limat iaitu maklumat-maklumat tersebut, informasi-informasi tersebut tata'allaqu bi'umumin nas, kerana dia berkait dengan manusia secara umum, maksudnya masyarakat secara umumnya. Wa ma yata'allaqu bi'umumin nas, dan apa sahaja yang berkait dengan manusia secara umumnya, min qadaya, daripada isu-isu, wahkamin, dan juga daripada hukum hakam, innama masdaruha, sumbernya adalah daripada wali amril muslimin, daripada pemerintah muslim. Alhamdulillah, pemerintah kita sekarang adalah pemerintah yang muslim, iaitu daripada kerajaan yang ada sekarang. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Bila datang kepada mereka amrun, perkara. Amrun ini boleh jadi perintah, boleh jadi perkara. Minal amni, daripada perkara-perkara berkaitan dengan keamanan. Awil khawfi, atau perkara itu berkait dengan ketakutan. Adza'u bih. Adza'u bih. Adza'u ini lebih kepada adza'u bih. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Maka mereka akan menyebarkan, yaqul afshuhu wa bathuhu finnas qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan menyebarkan benda-benda tersebut. Mereka akan suka viralkan perkara tersebut. Datang kepada mereka perkara berkaitan dengan ketakutan, keamanan, maka mereka suka viralkan perkara tersebut. Dengan berita tersebut. Berita tersebut entah betul, entah tidak, ini mereka akan viralkan. Ini adalah betul keadaan masyarakat. Sebab masyarakat ni dia kalau boleh dia nak number one dalam isu menyebarkan viral, kalau boleh dia nombor satu yang dia tahu sebagainya. Jadi kalau berita-berita itu dia rasa dia sebarkan. Dia tak fikir implikasi kepada berita tersebut, sama ada adakah memberi manfaat atau memberi mudarat, atau lebih memberi mudarat ataupun lebih memberikan manfaat. Jadi kemudian Allah beritahu, walau radduhu ila rasul, ila Allah. Rasul, jikalau kalau mereka ini kembalikan urusan tersebut, itu bab berkaitan keamanan dan ketakutan ini ila rasul, kepada rasul. Ini pada zaman Nabi lah, zaman Nabi kepada Rasul. Rasulullah ketika adalah pemerintah. Ini kes ni banyak berlaku pada zaman Nabi pun berlaku juga benda ini. Maksudnya bukan berlaku hanya pada zaman sekarang. Buktinya dalam kes Aisyah radhiyallahu anha, macam mana dia difitnah, Nabi tak tahu apa-apa, tiba-tiba benda itu dah viral dah satu masyarakat. Nak kata na'udzubillah, Aisyah telah berzina dengan salah seorang sahabat Nabi SAW. Dikatakan ada affair dan seumpamanya. Sedangkan benda tersebut tak pasti lagi. Itulah keadaan masyarakat ketika itu, dan Allah nak bagi tahu benda ini relevan hingga sekarang, iaitu masyarakat zaman sekarang pun buat perkara yang sama juga, iaitu mereka ini suka menyebar berita yang tak tahu daripada sumber mana, asalkan berita tersebut bagi mereka adalah berita yang mereka boleh first viralkan. Maka Allah beritahu, tegur dan
Kalau mereka kembalikan perkara ini kepada Rasul, kalau mereka kembalikan perkara ini kepada Rasul, yaitu kepada pemerintah pada zaman tersebut, wa ila ulil amri minhum, sebab itulah kata wa ila, dan kepada ulil amri, maksudnya tempat yang tak ada Rasul, contoh macam zaman sekarang tak ada Rasul, bukan maksudnya kita kena pergi kepada makam Nabi dan kita kena kembalikan ke situ, tidak, maksudnya kembalikan kepada ulil amri, wa ila ulil amri minhum, dan kembalikanlah benda ini kepada ulil amri minhum, kepada pemerintah, la'alimahu alladhina yastanbitunahu, maka nescaya mereka akan tahu berita yang sebenar dan mereka akan merasa tenang dengannya. Jikalau tidak akan memecah belah, akan menjadi pecah belah keadaan negara ini. Kalau benda ini tidak dikawal, negara tidak dikawal dengan berita-berita seumpama ini, maka akan jadi pecah belah. Sebab apa? Setiap orang dia rasa benda itu penting disebarkan. Tanpa dia merujuk kepada mana berita itu daripada sumber manakah. Perkara ini tu kita katakan, kalau siapa yang belajar hadis Nabi, dia akan terlalu anti dengan hadis palsu. Sebab apa? Sebab sumber berita itu. Sumber berita itu daripada mana? Jadi begitu juga dalam isu ini. Sumber berita yang kita dapat itu daripada siapa? Oh, saya dapat daripada member saya. Member saya ini adalah kawan dia adalah doktor yang berada di frontliner dekat COVID sana. Oh, tak, saya dapat ni daripada nurse. Nurse tu adalah kawan kepada kawan saya. Jadi macam tu. Nampak tak? Jadi berita tu berita yang sekarat hanya dapat daripada, kita pun tidak tahu betul keabsahan berita tersebut atau tidak. Maka perkara-perkara ini kena kembalikan kepada walil amr. Bukan kita mudah-mudah untuk kita share berita ini, share hingga menimbulkan kemudaratan yang besar. Masya Allah, Islam dah ajar begini, agama dah ajar perkara ini, Quran sendiri dah mengajar perkara ini, kan? Seperti mana kita baca ini. Hatta dikatakan kat sini, wa man kana lahu ra'yun aw wajhatun nazar. Sesiapa yang dirasa dia ada pendapat lah, ataupun dia ada satu pandangan sisi lain lah, konon sisi A pandangan kerajaan, sisi B pandangan kita contoh. Inna ma yahtafizu bihi li nafsihi, maka dia kena simpankan benda ini kepada diri dia sendiri, jangan disebarkan. Contohlah, asatizah kata, okey, seorang kata, kenapa kerajaan mesti kena hadkan solat berjemaah? Tak boleh ke setiap keluarga hari ni keluarga A, esok keluarga B, esok keluarga Ahmad, keluarga C untuk solat kat surau, kat masjid, contoh misalnya, macam bijak kan. Contoh ni orang kata yang pendapat yang macam bijak lah kan, macam bijak. Dia rasa dia lebih bijak daripada mufti, dia lebih bijak daripada para ilmuwan agama yang ada di Malaysia ini. Maka dia pun bagi cadangan macam tu. Kita boleh hidupkan masjid, kita boleh hidupkan surau dan seumpamanya, dan tidak sebabkan virus dan seumpamanya. Sedangkan pemerintah sudah meletakkan satu perintah khusus, iaitu jangan pergi ke surau atau masjid. Dan para ilmuwan agama yang hebat berkaliber, mereka ini bukan mereka tidak rindukan dan tidak cintakan masjid dan surau, tapi mereka sangat-sangat rindukan dan cintakan masjid dan surau. Tetapi mereka mengetahui masalahnya. Mereka orang yang alim, bukan sekadar abid, orang yang bukan sekadar beribadah tapi tidak ada ilmu, tapi mereka seorang yang alim, yang ada ilmu. Maka mereka mengetahui mudarat yang lebih dahsyat jikalau mereka mengikut hawa nafsu mereka, mengikut pendapat mereka. Jadi dikatakan ke sini, kalau kita ada pendapat yang bertentangan, yang tidak sama dengan pendapat kerajaan, walaupun zaman sekarang zaman media terbuka, kita boleh sebarkan perkara tersebut di Facebook, mana media sosial. Tapi apa yang disyuarakan ketika ini, ketika zaman aman tidak ada masalah. Ketika zaman
yang tidak ada apa-apa isu yang kritikal seperti zaman sekarang ini, maka tak ada masalah kita nak berkhilaf dan seumpamanya. Tapi kalau ketika zaman sekarang ini, maka hendaklah kita yahtafizu li nafsi, pegang untuk diri kita sendiri. Jangan memandai-mandai menghasut manusia lain, orang lain untuk sokong kita punya ide, untuk sokong kita punya cara. Contoh macam ada sebagian golongan anti vaksin, contoh misalnya, yang mana mereka kata apa ubat doktor ni tidak bermanfaat dan sebagainya, tak ada vaksin dan seumpamanya, maka mereka syurkan benda-benda makan benda lain. Allahu Akbar. Kemudian mereka menggunakan hadis Nabi tentang madu, ayat Quran tentang madu, hadis Nabi tentang kurma. Dalam keadaan mereka ini sekadar nak menjual mereka punya produk sahaja. Hakikatnya hadis Nabi itu ada syarah, ada huraian dia. Jadi kita tidak boleh senang lenang untuk kita nak bermudah-mudah melanggar etika doktor, melanggar etika hospital, kan, bagi memuaskan pendapat kita sendiri. Benda ini kadang-kadang saya pun rasa sedih jugalah bila mana ada sebagian orang, kadang-kadang mereka ni, maaf cakaplah, mereka bukan lulusan agama. Mereka mengambil hadis berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Bukan tidak boleh kalau mereka nak jual madu ke, mereka nak jual apa, delima sebagainya, makanan sunnah. Ini istilah kita makanan sunnah. Tak ada masalah, jual lah. Delima ke, madu ke, apa semua. Agaknya itu bukan makanan sunnah pun. Agaknya itu makanan yang berkhasiat untuk kesihatan. Nak kata sunnah Nabi makan benda itu, Nabi makan banyak benda lain. Nak kata ubat Nabi SAW hanya benda itu, Nabi SAW berubat dengan benda-benda yang lain juga. Berubat dengan ruqyah, berubat dengan kai, dengan besi panas dan seumpamanya. Cuma Nabi berkata wala yaktawun, untuk orang yang inginkan masuk surga tanpa hisab adalah mereka ini tidak berubat dengan besi panas. Maksudnya besi panas istilah kita macam laser, berkemudian dengan panas lah. Zaman sekarang ni kan, bedah tu kan kena pakai mana benda-benda yang berkait dengan benda panas itu semua termasuk dalam kai lah. Tapi bukan larangan secara mutlak, tapi larangan secara untuk orang yang inginkan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita lihat dalam perkara ini, itu kata hadis Nabi SAW ni dia bukan satu. Tak boleh kita ambil satu hadis Nabi untuk kita rigidkan semua. Contoh, hadis Nabi berkait dengan dengan kurma ajwa. Oh, zaman sekarang COVID-19. Jadi kita kena makan kurma ajwa 7 kali supaya boleh hilangkan daripada racun dan juga sihir. Dan itu racun dan sihir. Pertama kita tanya, Nabi SAW dia makan tak kurma ajwa 7 kali? Dia makan. Adakah Nabi SAW disihir? Yes, Nabi SAW pun disihir. Adakah kurma ajwa itu tidak berkhasiat? Tidak, dia berkhasiat. Jadi macam mana nak combine kan antara kurma ajwa dengan juga hadis Nabi yang Nabi SAW sendiri disihir, akan tidak mengamalkan hadis yang beliau sendiri amalkan? Tidak. Bila mana takdir Allah mendahului, kita kena redha. Bila mana takdir Allah mendahului, kita kena redha. Tapi kita perlu ikhtiar. Itu antara ikhtiariyat. Ikhtiarnya adalah dengan apa? Dengan memakan kurma ajwa. Tapi tidak boleh kita katakan makan kurma ajwa, insyaAllah kamu tak perlu dah rawatan COVID ni, ataupun kamu akan sembuh daripada COVID. Jadi perkara-perkara tersebut adalah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Jadi jangan sesekali mengambil pandangan sendiri untuk menghuru-harakan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, la yanbaghi lil muslim, tidak sepatutnya bagi seorang muslim ayatalaqqa asy-sya'at, yaitu menyebarluaskan berita-berita, memviralkan berita-berita yang tidak pasti ini, wa yatalaqqaful akhbar min ghairi masadiriha al-mawthuqah, daripada bukan sumbernya yang asal.
Maksudnya bukan daripada sumber rasmi. Kalau kita daripada KKM lah kan, Kementerian Kesihatan Malaysia, atau daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara, atau daripada lembaga hasil dalam negeri dan seumpamanya. Jadi kena ambil berita tu daripada situ sahaja. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum, wahai orang-orang beriman, in ja'akum, jikalau datang kepada kamu, fasiqun, orang-orang yang fasik, seorang fasik datang kepada kamu. Datang kenapa? Binaba'in, dibawa satu berita yang menggemparkan. Satu berita yang menggemparkan, berita yang dahsyat. Ada apa yang kita perlu buat? Adakah kita perlu tolak mentah-mentah atau kita boleh terima mentah-mentah? Allah dah beritahu dalam Quran, kaedah dia apa dia? Fatabayyanu, maka selidiklah. Selidiklah berita tersebut. Fatabayyanu, kenallah kamu selidik berita tersebut. Maksudnya bukan kita terima mentah-mentah dan bukan kita tolak mentah-mentah, tapi kita selidik berita tersebut supaya berita tersebut sama ada betul atau masalah. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun, Allah beritahu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah, berjayalah, telah berjayalah orang-orang beriman. Apakah ciri-ciri orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim. Yang pertama, solat mereka. Sistem mereka dalam solat dia khashi'un, mereka khusyuk. Khusyuk ni kita tak tahu di sini. Cuma nak beritahu khusyuk ini bukan hanya berkait dengan dalam solat, tapi ia juga berkait dengan luar solat. Luar solat pun, maksudnya luar solat tu dia ingat kepada Allah, dia ingat solat, dia rindu kepada solat, dan dia sentiasa menanti-nanti waktu solat. Dan dia buat solat itu, keadaan dalam solat itu keluar solat. Jadi, kalau dalam solat dia tidak melakukan dosa, kalau luar solat pun dia tidak melakukan perbuatan dosa itu sendiri. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan juga mereka-mereka yang 'anil lagwi, pada perkara yang sia-sia ini, perkara yang tidak ada faedah ini, yang tidak mendatangkan kejayaan ataupun tidak mendatangkan keuntungan, atau tidak mendatangkan apa-apa kerugian, maka dia laghu, mu'ridun. Mu'ridun itu mereka berpaling, mereka tak indahkan. Maksudnya mereka tidak sibuk-sibuk untuk share berita-berita yang tidak pasti ini. Tidak. Tidak pasti ini mereka tidak share. Itu macam mana kalau isu dengan mimpi ke untuk nak ru'yah dan seumpamanya. Jadi waktu sekarang ni adalah kita kena kembalikan masyarakat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berapa ramai masyarakat yang masih tidak mengamalkan zikir pagi petang, atau tidak mengetahui adanya zikir pagi dan petang yang boleh protection kita, yang boleh lindungi kita daripada wabak, penyakit, daripada seumpamanya. Tapi bukan bermaksud kita 100% akan terang, tidak. Tapi itu adalah pendinding kita, dan perkara itu kita perlu utamakan daripada mimpi ke, daripada apa-apa zikir-zikir yang tidak maksud, yang tidak ada sandaran daripada hadis Nabi SAW, ataupun yang bercampur aduk dengan hadis Nabi SAW, dan juga zikir-zikir yang maksud, yang hanya datang daripada hadis Nabi SAW. Jadi utamakan. Sebab para ulama, mereka memang banyak amal mereka. Mungkin mereka dah amalkan zikir-zikir yang maksud, mereka dah mengetahui zikir-zikir yang maksud, mereka ada masa untuk mereka nak amalkan zikir daripada diri mereka sendiri. Okey. Sebab zikir ni dia luas lah, dia luas. Kita tak pernah kata tidak atau ya. Tetapi untuk orang awam, masyarakat biasa, yang mana masih lagi jauh dengan sunnah Nabi SAW, lebih utama untuk kita amalkan zikir yang maksud, zikir pagi petang dalam Hisnul Muslim. Boleh kita download Hisnul Muslim dan boleh kita tengok apakah zikir pagi petang. Zikir tu dah mencukupi dia. Untuk kita amalkan zikir tersebut, untuk melindungi kita. Contoh, banyakkan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang mana tidak memberi mudarat,
ma'asmihi dengan namanya, bersama namanya, syai'un fil ardi, sesuatu yang berada di atas bumi ini, wala fis sama, dan juga berada yang perkara-perkara yang berada di atas langit itu, bahwa sami'un alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi zikir-zikir ini kita perlu sebarluaskan. Satu zikir cukup. Ada lagi zikir lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pun zikir untuk zikir untuk melindungi diri kita daripada wabak. Dan banyak lagi sebenarnya. Kita kena utamakan zikir-zikir daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berbanding zikir-zikir dengan zikir yang tidak maksud, yang mana datang daripada, itu kata berita-berita yang tidak rasmi ini kita kena elakkan, ambil yang lebih rasmi yang datang daripada Nabi SAW. Utamakan waktu ini kita kena kembalikan, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah SWT, supaya Allah angkat balik ini. Bukan waktu ini kita banyakkan untuk kita untuk kita habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang lara. Kita jadi orang mukmin yang mendapat kejayaan. Maka utamakan kita dengan istighfar, zikir, baca berita-berita, baca buku-buku ilmiah, baca buku-buku yang memberi manfaat untuk kita, sama ada untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Baca buku-buku tersebut, supaya apa? Supaya masa kita insya-Allah kita akan, sebab apa, masa kita yang lapang ini, kalau orang yang tak kerja daripada rumah lah, bagi orang yang work from home mungkin dia agak sibuk sikit dengan kerja di rumah, lain lah. Maksudnya orang yang tidak kerja, yang dia tak tahu nak buat apa, maka dia boleh banyakkan masa-masa ini selain daripada nak baik di rumah dia ke, dia nak bermain-main dengan anak dia seumpamanya, ataupun anak bersendirian dengan isteri dan anak merapatkan hubungan sama keluarga seumpamanya. Boleh juga kita selitkan dengan cari bacaan-bacaan ilmiah ataupun kuliah-kuliah yang ilmiah. Kita isikan masa dengan benda-benda tersebut. Misalnya banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan doa. Dalam dia akan beritahu nanti. Cuma saya rasa kita ambil masa ini dah 3 minit. Cukup. Ada orang tanya, kalau orang mimpi Nabi bagi resepi sekian-sekian, kita kena kembalikan perkara-perkara resepi ke seumpamanya yang berkaitan dengan bab perubatan ini kepada ahli dia. Siapa ke ahli dia? Fas'alu ahla zikr. Bertanyalah kepada ahli zikir, orang yang mengetahui, pakar dia. Siapa dia? In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Jangan kita ambil, jangan kita, orang kata mimpi Nabi bagi ini. Siapa yang mimpi itu pertama? Adakah dia majhul? Jadi benda ini, kalau boleh, gunakan disiplin ilmu hadis itu sendiri. Kalau dia thiqah, kalau ada orang yang dipercayai, adakah di sana ada hadis Nabi yang lain? Kalau ada hadis Nabi, utamakan mana satu? Utamakan hadis juga. Jadi utamakan yang lebih utama. Itu kata yang pertama, kena rujuk kepada kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan waktu ini menjual produk dengan gunakan nama Nabi dan seumpamanya. Itu satu perkara yang tidak beretika pada zaman sekarang lah. Satu perkara yang tidak beretika pada zaman sekarang. Jadi rasa cukup kot untuk dua poin ini. Mudah-mudahan kita sambung lagi insya-Allah pada waktu yang lain. Saya tak nak lama-lama sangat supaya semua orang boleh menonton video ini. Wallahu a'lam. Akhiri dengan takbir kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.